Mereka boleh fikir cara bagaimana nak beli kereta Mercedes mewah. Mereka boleh fikir cara bagaimana nak naik gaji di kalangan ADUN dan juga Exco. Dan mereka boleh fikir cara bagaimana nak beri bonus pula kepada pimpinan dalam kerajaan. Tetapi nak fikir kepada rakyat, masalah air, masalah kebersihan, masalah ekonomi, langsung tidak fikir. Dan saya baik, Saudara Jeming berada di Kelantan. Jadi di Kelantan ni kita terkenal dengan negeri yang memang kita kata pro kepada PAS. Berpuluh tahun PAS menjadi kerajaan di negeri Kelantan. Bolehkah pada malam ini secara eksklusif Saudara Jeming kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, seluruh pendengar kita pada malam ini, siri-siri penipuan politik ataupun saya sebut pembodohan politik yang telah dilakukan oleh PAS terhadap rakyat di negeri Kelantan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Okey, siri penipuan di Kelantan. Yang ni kita katakan daripada PAS lah kerana dia adalah kerajaan. Kalau kita biasa tengok dalam Facebook ada biasa retro, ini gambar yang diorder. Ini gambar yang diterima. Di Kelantan juga, masa pilihan raya dulu, konon-kononnya dibuat manifesto, diperjuangkan nak bawa Islam tu ke tempat tinggi di Kelantan. Di antaranya, dia cakap nak terus memperjuangkan RUU 355. Tetapi jelas apabila dah jadi kerajaan masuk pintu belakang ni, bila wartawan tanya kepada Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ammar, yang juga merupakan naib presiden, dia pun cakap apa? Dia kata kita tak fikir lagi nak buat. Jadi memang rupa-rupanya RUU 355 ni adalah modal politik. Dan kita punya dapat lagi satu bukti yang Allah buka aib Timbalan Presiden apabila dia berkata di hadapan penyokong dia sendiri. Dia kata dulu kita berdega-dega tu kerana kita adalah pembangkang. Itu kata mereka. Jadi jelaslah bahawa maksudnya yang pertama RUU 355 ni adalah satu modal politik. Modal politik daripada PAS hanya untuk mendapat kuasa. Dan hari ni kalau kita tengok, bila dah jadi kerajaan, dulu setiap kali kalau ada teguran daripada rakyat Kelantan ataupun rayuan daripada Kelantan, mudah saja dijawab oleh pimpinan PAS Kelantan. Dia kata UMNO ni jahat. UMNO ni sekat pertukai pada rakyat Kelantan. UMNO sekat. Kalau kita tanya bak jalan, dia kata UMNO pucuk. Kalau kita tanya apa saja yang berkaitan dengan rakyat, tu dia kata kerajaan pusat jahat. Alhamdulillah, kita jadi kerajaan selama 22 bulan di bawah kepimpinan Tuan Dr. Mahathir dan Menteri Kewangan adalah Lim Guat Eng, dia kata DAP jahat tu. Bersetuju semua dalam Pakatan Harapan memberi 400 juta kepada kerajaan negeri Kelantan. 400 juta tu tidak pernah sekali pun kita rakyat Kelantan tahu di manakah duit itu digunakan. Dan masalah yang dulunya ketika dulu dia kata masalah disebabkan berbeza kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, hari ini tidak lagi. Kerajaan negeri adalah PAS, walaupun mereka menubuh kerajaan Perikatan Nasional, tapi Kelantan kekal lagi kerajaan PAS, tetapi masih tak selesai. Masalah air bukan saja tak selesai, bahkan lebih teruk. Di Kelantan, tahun baru disambut oleh daerah di Kota Baru, daerah di Keteras semua tu dengan masalah air. Jadi kalau kita boleh lihatlah tahun baru 2021 ni rakyat Kelantan masih lagi terpaksa menggunakan air yang warna coklat. Kita tak bercakap lagi tentang bahayanya air itu kerana ada kandungan mungkin ada mikroorganisma yang boleh memberi penyakit kepada rakyat Kelantan, mungkin boleh merepukkan gigi. Tetapi kita pernah dengar alasan daripada Timbalan Menteri Besar ketika itu dia exco. Dia kata masa dia menjadi masa dia kecil-kecil dulu, dia minum air perigi pun boleh jadi exco.
Itu jawapan dia kepada rakyat Kelantan. Dan dia kata masalah tu kerana masalah pahit UMNO dan pahit PAH. Dia kata itulah. Tapi hari ini bila dah jadi KJN, juga kita tak lihat kesungguhan daripada pimpinan PAS walaupun dah jadi KJN untuk menyelesaikan masalah air ini. Itu tak bercakap lagi dengan bagaimana servis mereka kepada rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan terpaksa membayar parking yang semahal dengan Shah Alam. Rakyat Kelantan. Tetapi servis yang kita dapat ataupun timbal balik bila rakyat Kelantan bayar cukai pintu, bayar parking, di Kota Baru kita boleh tengok dalam longkang dia tu, sampah kadang-kadang sampai gulak tak kutik lagi. Lepas tu dia buat pula satu slogan. Dia minta rakyat. Dia tampar di jalan-jalan, katanya kutik sampah dapat pahala. Bagi rakyat. Tetapi kita tanya, kutik sampah ni di manakah sampah kita nak buang? Tong sampah pun tak ada. Sedangkan kita dah bayar cukai, sepatutnya yang kutip sampah tu majlis pembandaran lah. Majlis daerah ke semua. Tetapi mungkin dia nak ada juga tanggungjawab pada rakyat. Tetapi masalahnya, bila kita lalu di jalan-jalan di daerah Kota Baru lah ataupun di Keteria semua ni, masuk hari Ahad atau hari Isnin, sampah penuh tidak diangkut. Jadi di manakah imej Islam? Jadi di manakah yang mereka kata dulu nak bawa Islam, sedangkan kebersihan itu sebahagian daripada Islam pun mereka tak boleh nak selesai. Tetapi mereka boleh fikir cara bagaimana nak beli kereta Mercedes mewah. Mereka boleh fikir cara bagaimana nak naik gaji di kalangan ADUN dan juga Esko. Dan mereka boleh fikir cara bagaimana nak beri bonus pula kepada pimpinan dalam kerajaan. Tetapi nak fikir kepada rakyat, masalah air, masalah kebersihan, masalah ekonomi, langsung tidak fikir. Dan saya terbaca, kemarin baru, bila kita sambut tahun baru, kita masih lagi dalam keadaan masalah air, saya terbaca seorang kakak tu diberitahu, dia sampai kali ni, dia tak puas hati, rasa sedih, sayu apabila ayah dia meninggal, dia berhasrat untuk mandikan jenazah ayah dia tu di rumah dia. Kerana ayah dia tu telah meninggal di rumah dia. Dia memang dah beritahu pada orang kampung semua nak mandi di rumah dia. Tiba-tiba hari tu dia buka, air tak ada. Jadi terpaksalah angkat balik jenazah tu, pergi ke masjid. Banyak lagi kisah-kisah sedih orang Kelantan. Sebagai contoh, ambo sendiri dengar. Pak Cik di Pulau Teluk Renjuna. Duduk bertahun-tahun tidak ada air di situ. Jadi pada malam hari, esok nak semaya subuh atau nak semaya tahajud, dia terpaksa turun ke sungai untuk ambil air dan penuh sampai kena gigit dekat ikan sembilan. Jadi rakyat Kelantan ni deritanya luar biasa. Tetapi menjadi pemimpin ahli kerajaan negeri tidak derita. 7 tahun boleh keluar negara sebelum COVID. Anak beranak boleh bekerja kerajaan. Orang lain kerja 10 tahun masih kekal dengan jawatan tidak tetap. Tetapi kerana mereka ni mungkin isteri kedua wakil rakyat PAS dapat kerja tetap di. Itu yang terjadi di Kelantan. Begitu deritanya kami rakyat Kelantan. Tetapi orang luar melihat kononnya PAS Kelantan ni nak memperjuangkan Islam. Dan saya kata tadi kalau betul lah PAS nak memperjuangkan Islam, buktikan dulu dengan perbuatan. Dari segi kerja kebersihannya dan RUU 355 dulu yang dia janji sampai satu tahap. Ada yang kata kalau tak nak laksanakan RUU 355 ni, kalau mati nak tanam di kubu Cina. Ada pimpinan kata kalau tak nak laksanakan hudud, saya sanggup hilang jawatan. Hari ni langsung tak cakap tentang hudud. Dan dulu dia kata kita ni khadam DAP. Kenapa? Kerana kita takut nak laksanakan RUU 355, nak menyokong usul di Dewan. Hari ini jelas. Kerana 2 orang ahli parlimen MCA dalam Perikatan Nasional, mereka membuktikan kekhadaman mereka kepada MCA untuk meneruskan perjuangan MCA, memperjuangkan RUU 355 kerana takut kepada MCA. Jadi seperti mana yang hamba sebut tadi dan moderator kata tadi, ya, mereka menipu
bukan hanya untuk mendapatkan kuasa, mereka juga menipu, menggunakan agama untuk dilihat mereka adalah pejuang Islam. Sebenarnya mereka bukan pejuang Islam, mereka lah yang merosakkan Islam di dalam negara kita pada hari ini.